Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan masuk kepada bab 2, iaitu aplikasi teknologi. Dalam bab 2 aplikasi teknologi, sebenarnya kita ada banyak subtopik di bawahnya, tapi untuk hari ini kita akan pergi kepada 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Dalam teknologi pembuatan, awak hari ini akan dapat iaitu 2.1.1 mengenal pasti teknologi pembuatan produk. 2.1.2 menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan pembuatan moden. Apa tu? Apa benda tu? Sebenarnya dia nak cakap awak dapat huraikan proses pembuatan. Itu sahaja sebenarnya. Okey. Ini adalah contoh teknologi yang kita pakai sebenarnya dalam teknologi pembuatan. Contohnya kita nak buat kuih bahulu. Kita sebenarnya pakai teknologi dari segi apa tadi? Oh ya, bahulu. Bahulu ni kita menggunakan mesin pencetak. Nak cetak bahulu jadi cantik ni kan. Kemudian kita menggunakan teknologi juga untuk buat bekas minuman ni. Kemudian ada juga kita menggunakan alatan pen 3D untuk membuat produk yang nampak bentuk 3D tu kan, dengan juga mesin. Ni mesin apa? Mesin pencetak. Yang sekarang ni lah orang selalunya guna untuk medical, untuk teknologi biasa pun ada. Okey. Untuk sekarang ni kita akan yang pertama mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Awak boleh tengok buku teks awak pada muka surat 25. Ada tak buku teks kat sebelah tu? Okey. Dekat sini teknologi pembuatan. Apa sebenarnya teknologi pembuatan? Teknologi pembuatan ialah satu kaedah. Satu kaedah menghasilkan produk. Produk menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Dekat sini sebenarnya pelbagai produk telah dihasilkan dan digunakan oleh manusia menggunakan teknologi pembuatan. Contohnya berus gigi ni lah. Kita ada berus gigi, kita ada penyapu, kita ada kamera. Dekat sini kita boleh tengok pembuatan secara biasa dan juga menggunakan mesin. Berus gigi menggunakan tangan biasa dan juga berus gigi yang menggunakan mesin. Kemudian penyapu biasa, kemudian penyapu yang menggunakan mesin. Kamera yang menggunakan filem dan juga kamera yang sekarang ni menggunakan slot. Okey. Nampak tak beza dia dekat situ? Teknologi pembuatan ni sebenarnya dia ada produskan produk kegunaan peribadi kita yang selalu kita pakai macam kasut, baju, cawan. Sebab kalau dia nak buat dalam kuantiti yang banyak, baju tu mestilah dia menggunakan teknologi pembuatan. Kalau lainlah kalau dia nak buat satu dua baju sahaja, barulah dia menggunakan teknologi pembuatan secara apa dia? Ini yang kita nak tahu sebenarnya. Okey, kita akan tengok sebenarnya dalam teknologi pembuatan ada dua jenis kaedah, iaitu kaedah yang pertama kaedah konvensional, kaedah yang kedua adalah kaedah moden. Kita tengok dulu kaedah konvensional. Kaedah konvensional ni dia menggunakan teknologi asas yang dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Kaedah konvensional ni dia menggunakan tangan. Dia menggunakan teknologi asas tapi guna tangan. Dan ini dia memerlukan kemahiran individu yang tinggi. Tak ada skill, agak susah lah nak buat aktiviti teknologi asas ni. Contoh dia, dan dia akan menggunakan peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji tangan, gergaji puting, benda-benda yang memerlukan kemahiran skill dan menggunakan tangan. Contoh gambar kat atas, nampak tak? Dia tengah gergaji kayu, tengah apa benda ni nama dah ni? Tengah pukul paku ni menggunakan penukul. Sebab bila tak ada skill, masa ataupun produk yang awak akan hasilkan tu mungkin tidak kemas, mungkin ambil masa yang lama. Sebab tu nampak tak dekat sini, jenis produk yang dihasilkan adalah terhad. Mampu ke awak nak memotong kayu ni? Mungkin dia awak nak potong 20 kayu dalam masa 1 jam. Tak boleh, tak mampu ya. Kemudian kita memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Kita nak buat sesuatu produk dia ambil masa yang sangat lama. Sebab itu dia memerlukan kemahiran individu yang tinggi lah. Ingat kaedah konvensional dia guna tangan.
kita akan pergi pula kepada kaedah moden. Kaedah moden ini dia menggunakan kaedah moden. Apa benda kaedah moden tu? Kaedah moden ni dia guna mesin. Mesin. Apa-apa sahaja mesin. Yang tadi guna tangan kan, ni guna mesin. So dekat sini dia dapat jimatkan masa, kos dan juga bahan. Dia ambil masa yang singkat, kos yang sedikit dan juga bahan yang jimat. Dekat situ bahan yang sedikit lah. Tak adalah membazir. Kemudian penggunaan mesin ni sebenarnya dia nak menggantikan penggunaan alatan tangan. Sebab apa? Bila buat pembinaan produk tu akan jadi lebih cepat, lebih tepat tanpa membazirkan tenaga dan juga masa. Dekat situ contohnya tadi nak potong 20 kayu tadi kan. Dekat sini dalam masa sekejap je dia dah boleh potong 20 kayu. Tepat pula tu dan juga cepat. So tak adalah bazir tenaga manusia, penat-penat macam tu. Kemudian orang yang buat menggunakan kaedah moden ni dia dapat multitasking. Dia dapat jalankan banyak tugas pada masa yang sama. Ingat teknologi pembuatan ada dua, iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Okey. Next, kita akan tengok 2.1.2 menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga pembuatan moden. So dekat sini, proses pembuatan produk tu apa? Dia adalah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada yang diubah untuk hasilkan sesuatu produk. Bila dalam proses pembuatan produk, kita akan lalui banyak peringkat. Kita nak buat pemotongan, nak bina, nak tuangan, pasang, pembersihan, kemasan. Barulah kita akan dapat sesuatu produk itu cantik sebelum kita guna. Contohnya pemotongan. Kita nak buat almari, kita mestilah potong dulu, bina, lepas tu pasang, lepas tu kena bersihkan, tak nak ada debu-debu, kemudian kita buat kemasan. Nampak cantik, barulah produk dijual, boleh guna untuk orang. Tapi dekat sini, yang paling penting sekali awak kena tahu adalah dia punya carta alih dalam proses pembuatan. Dia bermula daripada perancangan. Kita nak rancang dulu. Nak buat produk apa? Contohnya nak buat almari. Okey, tapi sebelum buat almari tu kita kena kaji selidik dulu. Perlu ke tidak? Nak almari berapa pintu? Nak 3 laci. Kemudian bila dah tengok kaji selidik tu, barulah kita membuat lakaran ataupun lukisan. Kita akan buat produk tersebut dalam bentuk mock-up ataupun model. Bila dah buat antara dua ni, kita akan nilai, kita akan uji. Kalau ada penambahbaikan, kita akan buat semula dan kita uji. Kemudian barulah kita membina produk tersebut. Bila nak bina, kita boleh pilih sama ada nak menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Ini adalah carta alih dalam proses pembuatan. Tapi sebenarnya awak ingat lagi tak mock-up dengan model tu apa? Kita dah belajar bab 1 tahun lepas, bab 1 pula dalam tingkatan 1, iaitu mock-up ini adalah model olok-olok. Model olok-olok yang dibuat tanpa ukuran dengan skala. Mock-up ni kita guna bahan yang mudah didapati lah, macam cardboard, gabus, polystyrene, mounting board, model olok-olok. Lepas tu baru kita nilai, kita uji. Kemudian model. Model ni ada dua. Kita ada dua jenis, model statik dengan model berfungsi. Model statik ni dia guna bahan tu half bahan yang sebenar. Sebab dia tidak mengikut saiz sebenar produk. Tapi kalau model yang berfungsi, dia terdiri daripada model separuh fungsi ataupun berfungsi sepenuhnya menggunakan bahan yang sebenar. Okey? Ingat carta alih dalam proses pembuatan ini sangat penting. Mungkin soalan akan keluar selalunya, dia akan isi tempat kosong. Dekat mana yang betul. Itu. Okey? Okey, dekat sini kita akan tengok dua proses pembuatan produk. Contoh proses pembuatan produk yang pertama menggunakan kaedah konvensional. Nampak ni, cikgu dah letak tangan kat sini. Dia dekat konvensional, dia menggunakan tangan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan alat. Nampak tangan ni? Apa-apa sahaja kaedah konvensional yang guna tangan. Contoh. Yang pertama, memutar skru menggunakan pemutar skru. Yang kedua, meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Yang ketiga, memotong kayu menggunakan gergaji tangan.
Yang keempat, kita mengecat menggunakan berus cat. Yang kelima, membuat ukiran menggunakan pisau ukir. Itu semua kaedah yang menggunakan apa benda ni? Tangan sebagai sumber tenaga gerakan alatan. Kemudian kita tengok yang B, proses pembuatan menggunakan kaedah moden. Kaedah moden dia ni gunakan mesin yang digerakkan oleh tenaga elektrik. Ada mesin, nampak mesin ni? Dia guna mesin yang menggerakkan tenaga elektrik. Contoh, memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Cordless. Cordless. Kemudian melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Pakai mesin. Kemudian memotong kayu menggunakan mesin gergaji. Nampak? Mesin. Mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Mesin. Yang kelima, membuat ukiran kayu menggunakan mesin ukiran kayu. Guna mesin. Nampak? Kalau kaedah moden semua pakai mesin. Nampak beza kan kat situ? Okey. So, dekat sini sebagai rumusan, kita dah belajar 3 hari ni. Kita dah tahu teknologi pembuatan ada 2 jenis kaedah, iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Kaedah konvensional dia adalah teknologi asas yang menggunakan tangan. Dia memerlukan individu yang berkemahiran tinggi, produk yang akan dihasilkan terhad dan ambil masa yang lama. Dia guna tangan. Kaedah moden dia menggunakan mesin, dia dapat jimatkan masa, kos dan juga bahan. So, produk yang dihasilkan lebih cepat, lebih tepat dan individu yang dalam kaedah moden ni dia dapat multitasking, jimat masa kat situ. Kemudian kita tengok carta ahli dalam proses pembuatan. Kita tengok dari perancangan, kaji selidik, lakaran, lukisan, mock-up, model, penilaian, pengujian, pembinaan produk serta kita pilih kita nak guna kaedah konvensional ataupun moden. Dan dekat sini kita tengok perbezaan contoh proses konvensional dan juga moden. Ini adalah konvensional, memutar skru guna pemutar skru. Ni menggunakan moden, kaedah moden, dia menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Bila nak meratakan permukaan kayu, yang ni dia guna ketam kayu, yang ni dia guna mesin pelelas. Okey, kita tengok nak proses potong kayu. Yang ni kita konvensional, kita guna gergaji tangan atau gergaji puting. Kalau kaedah moden, kita guna mesin gergaji. Proses yang seterusnya mengecat. Bila mengecat, bila kaedah konvensional kita guna berus cat biasa je. Memang ambil masa yang lama. Tetapi kalau moden kita menggunakan mesin penyembur cat. Selalunya kita nampak ni dekat kilang kereta, kilang servis kereta. Okay? So itu sahaja untuk minggu ini. Bye.